Now, in bahasa Malaysia, what I just said, fungsi tingkah laku bermasalah. 1, untuk mendapat perhatian dari rakan. 2, untuk mendapat perhatian orang dewasa atau guru. 3, dapat ganjaran barang berharga. 4, dapat aktiviti yang dia mau. 5, dapat stimulasi dia. 6, lewat atau larikan diri daripada aktiviti tidak digemari. And 7, melarikan diri daripada sesuatu situasi. Ini adalah fungsi. Okay? Macam budak-budak ni ya. Kita ni semua nak, okay, student macam ni kan. Identifying the behavior. Sekarang kita akan mengenal pasti tingkah laku. Okay. Tingkah laku mesti dapat dilihat dan dapat diukur. Okay. Nah, kata, alright, budak ni check, dia cikgu semua kata check tu pemalas. Tapi penyataan ini tidak jelas lah. Check pemalas, bagaimana dia pemalas? Dia tak bawa buku ke apa? Okay, so penyataan pengoperasian ialah check hanya siapkan, siapkan 1 daripada 5 keping, okay, kerja rumah yang dibagi. Right? So dia bagi, dia habiskan semua, dia bagi 1 saja. Okay? Ya, Susan suka cakap kasar. So, kita ni kalau nak lebih jelas, Susan menyebut perkataan yang tidak sepatutnya kepada kawan, seperti awak bodoh, you're stupid, stupid, stupid. Thomas tidak hirau mengenai sekolah. Ini memang tak jelas ya. Okay? Thomas tidak hadir ke sekolah 2 hari setiap minggu. Manuel tidak tahu main dengan baik. Okay, that means Manuel doesn't play nicely. Okay, apa itu main dengan baik? Manuel rampas mainan daripada kawan. Ini kita faham. Sangat jelas. Okay. ABCs of behavior. ABC kelakuan. Antecedent A adalah peristiwa sebelum. B for behavior. Tingkah laku perlakuan negatif. Consequence ialah kesan atau akibat tingkah laku atau behavior. Okay. Okay. Bagaimana untuk tentukan fungsi sesuatu tingkah laku yang baik? Tanya individu yang kenal, okay, murid itu. Tanya guru-guru yang lain. Adakah dia, okay, adakah tingkah laku dia sama di kelas yang lain ataupun hanya dalam kelas cikgu? Perhatikan perhati persekitaran yang menyebabkan tingkah laku. And then berbual dengan murid tersebut. Okay, bukan tanya, mengapa you buat macam tu? Just berbual sama, how are you, you know. Alright. Okay, murid tu suka ya bila kita bagi a positive attention. Okay, I nak beri satu cerita lah dalam pengalaman saya ni tentang persekitaran yang disebabkan tingkah laku. Di sebuah sekolah swasta dalam kelas tahun 3, ada seorang budak, dia ni ada autistic spectrum disorder atau autism. Tapi bukan teruk sangat lah. Dia boleh buat kerja, tapi dia tak mahu bercakap. Okay. So budak ni selalunya, alright, akan buat kerja, no problem. Tapi suddenly
Alright, lebih kurang pukul 12 dia akan berdiri, okay, dan jalan sekitar kelas. Cikgu suruh dia duduk, tak mau. Okay. Dan keesokan harinya pukul 12 dia pun buat macam tu. So it doesn't matter who is the teacher and what is the subject. Around 12 o'clock, he will start walking around the classroom. So seorang guru pendidikan, kawan saya, pun pergilah the next week, okay, pergi buat observation. So dia, cikgu ni sampai sana lebih kurang pukul 11:30 dan dia duduk di belakang. Memang dia nampak budak tu duduk. Dia ni duduk di tepi tingkap. Dan pukul 12, dia berdiri. Dia jalan-jalan. So, guru pendidikan pun heran. Pergi cakap dengan dia tak mau. Dia enggan balik duduk tempatnya. So, guru pendidikan tu pun tak tahu macam mana, tapi dia duduklah di tempat budak tu. Bila dia duduk, dia dah faham mengapa budak itu berjalan-jalan. Okay. Lebih kurang Monday, 2 minggu dulu ada seorang guru baru kerja di sekolah. Dia meletak keretanya di luar tingkap darjah 3. Okay. Bila matahari sampai pukul 12, matahari itu pantau ke mana? Windscreen. Dan dari windscreen, dia masuk mata budak yang duduk tu. Tapi kerana dia autisma, dia tak tahu cakap. So dia jalan-jalan. Okay. So macam mana? Senang. Kita beritahu guru tu cari tempat letak kereta lain. Right. So perhatikan persekitaran. Okay. Okay, jongkit kerusi yang untuk bunyi yang menyorokkan. Dapat apa? Dia dapat tarik perhatian kawan. Keluar kelas untuk elak maru, dia lari, ya. Okay. Tapi, cikgu tu tak mau bagi dia keluar, so dia buat. Dia pukul cikgu tu, cederakan guru. Kita mesti kenal pasti peristiwa yang berlaku sebelum tingkah laku. Okay. So, kita bagi tugasan akademik kepada budak. Okay. Tingkah laku yang ditujukan, dia berjalan-jalan dalam kelas. Okay. Bila tugas diberi, dia kata, no, I don't want to do. Tolak secara lisan. Bila kita suruh budak-budak kerja kumpulan, okay, dia bersembang dengan kawan. Okay, so ini adalah peristiwa, ini adalah tingkah lakunya. Okay. Kerja individu, tapi dia main di meja dia. Okay. Peralihan waktu, kita move from class to class for another subject, or going out to the, for break. Okay. Suasana bising yang tidak berkawal. Okay, so dia tak suka atau dia jerit, especially if it's autistic. Okay, situasi bebas. Okay, boleh just say can play outside. Bebas. So what happens? This child will be very physical, push the other children and all that. Okay, apakah kesan akibat sebab ni? Murid didenda, murid dapat pujian atau perhatian guru, budak itu ditertawakan rakannya, mereka dapat masa lapang,
atau murid tu ditegur oleh guru, guru perlu buat arahan semula kepada murid, murid dapat keputusan bagus. So these are the different types.